minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah dan izinnya dapat bersama-sama pada pagi ini. Terima kasih kepada puan pengerusi acara, seterusnya semua hadirin sidang jemaah kuliah duha muslimat yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah, tak sangka dalam tempoh seminggu ni kan beberapa kali juga saya datang Bangi. Dokek Bangi tapi jarang datang kan, taklah jauh mana Bangi ni kan, tapi alhamdulillah dapat 2 kali minggu. Hari tu Taman Seri Bangi, ni kesnya kan, alhamdulillah lawa tompek toba kapet wah kan, selesa lah sampai boleh melunjur dengan kuliah ke selesa lah tu. Tak apa jangan putus. Faham sakit lutut tahu. Jangan risau, saya okey. Mana yang selesuk kau ada bantah bagilah. Faham, orang hanya orang yang sakit lutut dia faham tu. Orang tak sakit dia tak faham. Kan? Sekarang agak dah longoh kan, agak rasa nak menunjuk tak masalah dah. Saya tak kacau hati dia, tak ada masalah. Okey je. Jadi alhamdulillah, hari ni berdasarkan tajuk yang telah dia manahkan kepada saya adalah mencari keberkatan rezeki. Ya? Cari keberkatan rezeki. Jadi kita sebut ni memang senang sebenarnya, bab rezeki ni senang sebut. Banyak dalam hidup kita tu, sebabnya baru-baru ni dalam peristiwa hijrah kan, kita tengok, kita sambut ma'al hijrah, kita tengok penceramah tu sebut tentang bagaimana penghijrah Nabi bukan satu benda yang mudah, dan Nabi sebut selepas Fathu Makkah, Nabi kata tak ada hijrah lagi dah. Nabi kata ganti dia apa? Nabi sebut yang ada cuma niat dan jihad. Rupa-rupa mustahak niat dan jihad ni pun bukan senang. Hijrah dah tak ada dah. Hijrah ni dari segi bahasa perpindahan pada satu tempat ke tempat yang lain. Dari istilahnya perpindahan Nabi daripada Makkah ke Madinah, tu kita faham. Tetapi akhirnya yang ada apa? Niat dan jihad. Maksudnya Nabi nak beritahu kita perubahan daripada buruk kepada baik, baik kepada lebih baik, lebih baik kepada lebih baik. Itu pun susah. Walaupun kita nampak senang, orang yang dah mula datang kuliah duha dia rasa senang, tapi masa mula-mula nak datang bukan senang. Banyak dipikir, boleh ke aku join grup tu? Kenapa pula dia cakap banyak nak fikir? Sudah dah datang, orang peduli pun tidak. Datang je lah, tak ada siapa marah pun. Datang nak pula pakai mask lagi, tak perasan tersesiapa orang kan, macam tu lah. Jadi makna kata kadang terlampau banyak halangan dalam kepala kita, minda kita ni. Tu sebabnya disebutkan manusia ni selalu sebut 3 perkara tapi buat 3 perkara. Pertama, manusia selalu sebut dia hamba Allah, selalu sebut, tetapi dia gemar buat benda yang Allah tak suka. Cakap hamba Allah, ikutlah macam mana yang perangai hamba patut buat, ikut cakap dengan perintah, taat. Ini kalau melawan tu bukan hamba nama tu lah, cari pasal nama tu kan. Mengumpet laju tadi belum apa-apa lagi, mengumpet dah lambik Samsul debat ni, mengumpet tu contoh kan. Aduh, tak ada contoh lah, tak cakap orang sini dah kan, tempat lain kan. Jadi makna kata kadang-kadang orang mungkin akan cakap macam tu, dia kata dia hamba Allah tapi ngamak agak baik benda tak suka, beli nombor ekor beli ya. Dia tahu judi tu haram, dia tahu nak buat benda ni salah, tapi benda salah tu juga yang buat. Jadi macam mana layak ke kita jadi hamba Allah kan? Dan kemudian yang keduanya, manusia selalu sebut rezeki datang daripada Allah, tapi bila diuji susah sikit ya,
Mulalah dia mengelupa cari manusia, tak percaya dia rezeki tu daripada Allah. Nampak tak? Ni ramai bonda-bonda yang dah hidup lama daripada dulu. Kalaulah orang dulu-dulu dilanda PKP lah, tak ada dia huru-hara dah. Jari kek kopuk tu di tepi-tepi padi tu dapat boleh. Kau duduk rumah bak aku cari makan, dapat ikan 2-3 ekor, tahu dah. Kan? Sekarang baru PKP, bantulah kami teh. Lepas tu yang rumah besar, kereta besar yang bercuti luar negara tu, tak ada kebantuan untuk kami teh. Nak cerita apa? Sebab memang PKP ni kesannya kat semua orang. Tapi ayat dia apa? Mengelupa kat manusia. Nampak tak? Sebenarnya minta dengan Allah. Manusia ni adalah salah satu cara Allah menyampaikan bantuan ni kat kita. Tapi jangan kita harap. Berapa ramai tanyalah ni ibu-ibu yang dah lama ni kan, dia tanya kan? Sepanjang hayat kita betul tu tidak berharap pada manusia, mesti kecewa, betul ke tidak? Mesti kan. Itu sebab bila kita dah pandai, dah pergi kuliah-kuliah agama, berserah pada Allah, hati tak ada sakit dah. Dan yang ketiga, manusia selalu sebut dia akan mati, tapi perangai macam tak nak mati. Itu ayat dia. Yalah, ngutuk orang, jangan kutuk orang kalau rasa-rasa tak sampai dan minta maaf dengan dia. Kan? Dunia ni sementara saja. Hidup di dunia sementara, apatah lagi yang ada dalam dunia. Saya ulang, hidup dalam dunia sementara sifatnya, apatah lagi yang ada dalam dunia. Jadi dalam tempoh yang ada, kita nak cari keberkatan. Apa maksud barakah? Maksud barakah ni, al-barakah maksudnya pondok Ustaz Kazim. Kan senang depan kan, bukan sahabat nak lah. Salin. Laju nak menyalin tu, saya bagi togak mana dia perasan tu. Kan? Okay. Jadi tu betul lah tu. Tapi maksud barakah ni adalah kebaikan yang Allah berikan kepada kita, walaupun sedikit tapi berkembang. Contoh, anak bagi anak duit belanja sekolah, mak tak bagi, mak tak dapat nak bagi kau duit banyak tolong duit belanja, hari ni mak bagi kau RM1 je. Contohlah RM1 yang mak boleh bagi kat kau, dia bagi kat anak tu. Dulu lah 10 sen 20 sen kan. Ya saya betul tu, saya mana kan nasi lemak pun 20 sen dulu, masa saya dah naik sikit. Saya tahu lah yang sebelum tu memang 5 sen lah. Buku pun dapat 5 sen dulu kan. Tapi zaman saya 20 sen nasi lemak, kuih 10 sen, air sirap 10 sen, sebuah 40 sen. Tahun depan mak naik lagi 5 sen lah, nasi lemak dah naik 25 sen. Saya ingat lagi masa tu kan. Jadi mana kata bagi ni dalam kes hari ni lah, RM1 tu kira tak ada apa-apa lah budak tu. Nah, mak boleh bagi RM1 je. Mak tak apa mak, duit RM1 ni lalu masuk dalam tabung lah. Habis kau nak belanja apa? Tak apa mak, hari ni alung puasa. Allahu Akbar. Dah lah sikit berkembang pula budak tu, puasa dah. Mak pun tak puasa. Lepas tu potang tu anak balik, mak alhamdulillah mak Rizal Peksa dapat alung, dapat nombor 1. Nampak tak? Dengan sikit tadi, tapi berkembang. Bagi RM50 cari bangang melantun-lantunnya tu. Yang belajar tak pandai apa punca tu? Keberkatan. Saya bukan cakap anak yang tak pandai tu maka confirm dia tak berkat. Tak, jangan salah faham. Tak, mungkin ada anak kita yang slow, tetapi mungkin jangan kita putus asa dengan anak kita. Kadang-kadang anak ni dia punya kecenderungan lain, cara dia beza-beza. Yang seorang ni kena adab 24 jam, yang seorang ni pandai-pandai, dia pandai sendiri. Yang seorang tu pula kena buatkan tuition untuk dia. Yang seorang tu pula kena suruh cikgu fokus sikit dekat dia. Macam-macam lah kan. Jangan tu pukul rata anak kau tak pandai, mesti rezeki kau tak berkat. Jangan macam tu. Kadang ada budak tu pula rupanya peringkat sekolah tak berapa menjadi mana, tapi bila dah habis je sekolah rupanya dia hana kemahiran. Dia tengok aircon tu pun dia tahu tak on, dia kata. Macam tu lah, ada tak macam tu lah, beruangan ada bab kemahiran. Okey, jadi kalau kita nak tengok dari segi keberkatan rezeki ini, ada tanda-tandanya. Macam tu kan, ada tanda-tandanya.
Macam contoh lah, kalau kita nak cari kesempurnaan ibadah kan, kena tengok tanda-tanda macam mana cara mencapai kesempurnaan ibadah, macam mana cara ada ampek itu makna tu tak sampai saya nak cerita ini, makna kena panggil lagi lah tu. Macam tu lah kan kaedah kan. Mencapai kesempurnaan ibadah ada ampek. Pertama mesti dengan ilmu, yang kedua mestilah ikhlas, yang ketiga ada perubahan pada tindak tanduk dan perangai, dan yang keempat niat, dimulakan dengan niat. Jadi barulah dapat kesempurnaan ibadah. Nak huraian itu kena tunggu kuliah yang lain. Cakap tu lah, makna pertama ilmu, dia tak boleh main ikut-ikut ya ibadah ni. Okey lah, janji dia dah buat, tak boleh, dia tak boleh asbulnya asal boleh, tak boleh dah, mesti kena belajar, mesti kena belajar. Kena belajar macam mana cara okay, takbir macam mana, ni macam mana, sujud macam mana. Kita tengok ada orang kaki tergantung macam ni, sujud sah tak salat itu macam mana, pelipat macam mana, ni tangan macam mana, nak semayang kat kursi macam mana kaedah dia ada sakit lutut macam mana cara semayang rukuk setakat mana, sujud macam mana, mesti lebih sikit pada rukuk tu, tak boleh sama rukuk dengan sujud, contohlah. Mana adalah kaedah dia, kena belajar. Yang kedua yang saya sebut tadi, ikhlas. Mana betul-betul ikhlas, dia solat ni memang betul-betul ikhlas, bukan kata ada benda-benda lain, bukan ada benda lain. Benda lain macam mana, saja aku semayang subuh 2 rakaat sebab mak mentua aku duduk kat rumah, contoh. Memang tak dapat apa lah tu kan, macam tu lagi kau datang kuliah duha ni pahala kerana Allah, dapat pahala. Kenapa datang kuliah duha, dan dah cah ponoh dah telefon dan ambil gambar, lantak lah apa jadilah, dan mesti ambil gambar dengan saudara-saudara, dapat lah ambil gambar macam tu kan. Yang ketiga ada perubahan pada tindak tanduk dan perangai, makna kalau dia semayang dia jadi lagi baik, maknanya tu adalah juga tanda ibadah dia diterima. Dan terakhir sekali dimulakan dengan niat. Niat memang mustahab, tu sebab Nabi sebut tadi yang ada cuma niat dan jihad. Sebab niat ni susah. Contoh kita cakap kat suami kita, katalah ada suami yang merokok, so cakap dia, bang berhentilah merokok, pahala, nampak kan susah tu. Nak suruh botolkan niat pun susah. Kau ni kan berhenti-berhentilah mengumpet, mana ada, kau apalah sibuk, kau jangan nak pandai nak ngajar-ngajar dan, nampak kan susah. Memang susah, tapi bab niat tu sendiri memang susah. Kita nampak tu sebabnya dalam agama kita ni punyalah Allah ni maha pengasih, maha penyayang. Niat yang baik belum buat lagi, niat Allah dah bagi pahala. Tapi kau buat jahat selagi tak buat, tak bagi dosa dah. Walaupun niat, dan besok kau tengok dia nak pergi tampar muka tu bila rasa, tak kira lagi, selagi belum tampar lah, tak kira lagi dosa. Jadi tanda rezeki diterima, pertama kita akan rasa sentiasa cukup, sentiasa rasa cukup dengan apa yang kita ada, dan kadang-kadang tu kita rasa macam lebih dari cukup. Ini petanda orang yang dapat rezeki. Tapi ada orang tu pula dapat banyak tapi tak cukup, kan? Kadang-kadang ada orang bila dapat duit kejap dah habis. Tapi kalau duit tu ada keberkatan, boleh cukup belanja sebulan dengan kadang. Dapat duit tu cukup ya, walaupun sikit, alhamdulillah. Kan pernah tu ada satu perempuan dia bayar bil, bayar tu, bayar ni, berlebih lagi. Macam mana berlebih ni? Cek balik semua dah bayar lah, pahal ni rupa bertukar ambil duit dengan lelaki dah lelaki pula tak cukup, parah kan. Laki pula mana poin duit, dan dia baik duit dia sama, kan lambang cinta sejati. Jadi baik duit dia sama dua-dua tu kan, jadi bertukar pula, tengok IC berubah kan, itulah. Aduh, tapi jarang berlaku tu, jarang kan. Tapi mana kata kita akan rasa cukup dengan apa yang ada. Tanda yang kedua kan, bila berperilaku dan keadaan dalam keluarga kita dilihat stabil, senang, lancar urusan keluarga kita, bahagia, itu juga merupakan tanda rezeki kita ada keberkatan. Punca permasalahan dalam keluarga, kalau kita lihat balik kepada akarnya, iaitu punca mendapatkan nafkah untuk keluarga. Bila bercampur harta halal dan haram, maka wang tersebut pastinya sentiasa rasa tak cukup. Tu sebab orang yang terima rasuah, dia nak lagi, tak pernah cukup. Nabi pesan apa? Nabi pesan ada dua perkara. Yang pertama, Nabi sebut anak-anak Adam kalau diberikan 2 lembah emas, nescaya dia akan minta lembah yang ketiga. Lembah dia minta lembah besar tak lembah tu, 2 lembah omeh tau. Kalau tak faham, 2 lembah emas.
Monung pula dia kan. 2 lembah emas. Dia minta lembah yang ketiga. Kau tak faham lah kan. Tak cukup 2 lembah ameh, minta lembah yang ketiga. Itulah sifat anak Adam, tak pernah cukup. Ada orang tua seorang tu, aku dah pencan sok tak fikir apa ni dah. Duit dalam PF dan tu, KWSP dan tu ada 300,000 dan relax besok. 2 minggu lepas pencan pegang senapang depan bank tu. Jadi jaga deh. Kau khabar itu cukup kan? Apa masalah sebab manusia tak pernah cukup. Itu sebab itu saya camah sempena hari persaraan, persaraan pakai penyawat awam begitu. Saya pesan ke dia, duit pencen simpan elok-elok. Nak repair kereta, nak pergi kuliah duha, saya kata kan, nak pergi berjalan dengan suami, dengan isteri. Jangan habiskan tu anak-anak. Habiskan tu anak-anak, nak nikah pun pula kau pula yang habisin duit. Kau menggata, kau carilah duit sendiri. Kalau mak abah kau susah kan, daripada kecil kan, cilik-cilik mah modal macam mana, kecil-kecil tak nak mampus dah pasal nyusahkan orang. Kata orang Jawa macam tu lah kan. Dia nikah habis segala duit kemah, duit antaran semua mak asiapan. Pahal kita nak pergi Makkah tu duit kita. Kita nak pergi bercuti, ni lah masuk pergi bercuti pek pahala tau kan. Ada orang tu, ada orang cakap daripada kau pergi ke Europe tu baik kau pergi Makkah. Ada seekor tu cakap macam tu. Makkah pergi ya, tapi luar negara tempat lain pergi juga kan. Pergilah Balkan, saya pergi Balkan lawa. Iya. Lepas PKP salah kan. Pergi Balkan, pergi Europe, pergi ni, pergi tengok. Tak, sebab kita belajar macam mana cari hidup orang Islam kat sana. Baru tahu cara semayang kat parking lot macam mana. Dah apik macam kita ni. Elok warna lah negara kita. Hujan batu pun batulah. Senang nak semayang. Naik kereta nak terberak ada tempat berhenti. Kat sana tahan lah. Nasib lah. Kan macam kita lah. Sikit R&R, sikit R&R kan. Mudah dah negara kita ni. Semua orang luar pun ramai datang negara kita kan. Tu sebab tu saya kata jangan habis duit untuk anak-anak. Ni nak nikah. Kalau kau tapi mak duit tak cukup, jangan nikah. Dah kau tak mampu nak nikah, carilah duit. Duit nama ayah kau undi kan. Daripada kecil mau sanggau nak bagi duit kat kau ya. Mak nak masuk duit kau betul itu belum cerita lagi habis duit ke anak. Lepas tu anak tu dek sayang ke anak, transfer tanah, duit nama tanah pun bagi ke anak. Sudah dihalau mak kan. Tak berguna punya budak. Aduh ya, tapi benda ni berlaku kat semua tempat kecuali Bangi lah. Ni tempat lain kan. Iyo kan. Jadi makna keluarga kita juga stabil, bahagia, senang yati. Ni yang pagi tadi sebelum ni sebelum datang kuliah duha, siap sarapan dengan suami ticanai 2 waping. Makan bersuap, bersilang teh ais, bersilang straw. Okey lah tu. Bahagia betul rasa. Ataupun pagi tadi kuliah subuh sesama naik motor siap paluk lagi. Okey lah tu. Sajuk kan, paluk lah kan. Jadi mak kata bahagia. Tu tanda yang kedua. Tanda yang ketiga, apabila kita terasa mudah untuk menjaga salat dan melakukan amal ibadah. Itu pun tanda keberkatan rezeki. Bila rezeki tak berkat, rasa lihat ya, panik ya, bukan senang ya. Itu sebabnya bila orang sebut sabar kan, sabar tu ada 3 macam sabar. Sabar untuk taat perintah Allah, tu pertama. Sabar ni ada 3. Yang pertama, sabar untuk taat perintah Allah. Makna semayang nak kena sabar tak? Sabar. Kalau orang tak sabar, tak sampai seminit habis dia semayang. Moyang laju saya terlupa tadi yang Nabi sebut ada 2 perkara. Pertama kan, anak-anak Adam kalau diberikan 2 lembah emas, dia akan minta lembah yang ketiga. Ada satu lagi pesan Nabi. Nabi kata carilah rezeki yang halal, kerana sesungguhnya yang halal itu cukup buat kamu. Dan bagi nak menjawab yang sifat anak Adam yang tak cukup tu, cari yang halal, insya-Allah cukup. Makna yang haram memang tak cukup. Sebab benda haram tak ada soho, tak ada apa, senang sampai duit. Lepas tu nak lagi, lepas tu nak lagi, tak pernah cukup ya. Jadi mana kata Allah uji muda dengan tua, sehat dengan sakit, lapang dengan sempit, hidup dengan mati, kaya dengan
Salah. Bukan kaya dengan miskin. Allah uji kaya dengan cukup. Ada orang kaya tapi tak cukup-cukup. Ada orang tu dalam poket tu kan, ada 500, dalam bank ada 5,000. Jadilah, Kang nak minum kek mana? Cakap. Pada dia cukup. Ada orang tu garu-garu kepala, ya Allah mana nak cari duit ni? Kenapa? Dalam bank tinggal 10 juta. Rasa nak bunuh orang ni. Sebab dia dah biasa dalam bank ada 50 juta. Sekali tinggal 10 juta, tengah miskin sangat dah tu. Sebab dia tak rasa cukup. Tu masalah. Kita kan orang tua dulu lagi susah, tapi apa hebat tu? Cukup. Apa duit adalah RM10 bang, alhamdulillah. Dulu, hari ni tak dapat dah. Tak dapat dah RM10 isi minyak, dapat dah RM500 sebulan. Mana cukup? Melainkan tolak kereta tu sampai jalan besar kan, baru start enjin. Kau dapat lah kan, kau tak terdayu kan. Itu siapa yang datang menumpang kereta orang datang kuliah dua, fahamlah. Numpang setiap hari naik kereta bebek lalap pun salah tu kan. Sudah kan, aku tunggu tempat biasa tau. Yelah cubalah ulut yang memandu kereta tu bukan nak bona duit tu dah, tapi budi basuh lah. Nyalah aku bagilah sikit duit minyak tak apa aku belanja macam tu kan. Cubalah bagi, nak pula dah lama tak bagi. Ni nak duit minyak tahu tak apa kan, tahu tapi kalau yang belanja tu sedekah kan. Jadi mana kata sabar tadi ada 3. Kita ambil balik sabar. Sabar tu ada 3. Pertama, sabar untuk taat perintah Allah. Bab semayang. Kalau untuk contoh daripada Bangi nak pergi ke KL, dalam perjalanan Allahu Akbar, dah masuk suhu pula, macam mana ni? Berhentilah semayang dulu. Kan lambat kan? Tak apa, berhenti semayang dulu. Terlambat sikit tak apa. Sampai dekat tu berhenti semayang. Makna sabar dia tu untuk taat perintah Allah. Nanti kan sampai sana kita fikirlah nak semayang macam mana. Tak sabar orang tu. Yang kedua, sabar untuk meninggalkan larangan Allah. Bukan senang. 2 kawan mengumpet, tuntang-tuntang, tak sangka betul dia macam tu kan. Yo kau kenapa? La ilaha illallah. Bila weh? Dia cerita kan. Datang seorang lagi tegur, weh kau ni bonti-bonti lembut. Alah macam kau baik sangat. Kan aku no. Bukan senang tu nak meninggalkan larangan Allah. Jadi mana kata kena sabar. Dan yang ketiga, bersabar dengan ujian dan dugaan. Itu saya tak payah hurai panjang. Itu pun kena panggil sekali lagi. Mana dah 2 kali tu. 2 kali. Mana tu tajuk sabar dan sakit. Tu elok tu. Dia kitab yang paling seronok sekali baca. Kitab Mukasyafatul Qulub daripada Imam Al-Ghazali. Kitab penenang jiwa. Siapa yang kuliah 2 hari dia ikut ceramah tu kan, senang hati balik. Allah seronok. Berita gembira dalam tu. Yang bagus kitab Mukasyafatul Qulub dari Imam Al-Ghazali ni, dia punya bab itu tak panjang, pendek-pendek, dalam 2 muka surat, 3 muka surat macam tu. Tapi cerita tentang sabar dan sakit, cinta kepada Allah, apa ganjaran Allah bagi kat kita, macam tu kan. Jadi berita-berita baik daripada susunan Imam Al-Ghazali, insya-Allah. Tapi itu lain kali kan. Dan ujian dan dugaan ni macam-macam, termasuklah ujian rezeki ni tadi kan. Jadi kalau kita terasa mudah nak solat, terasa mudah nak buat amal ibadah, makna tu juga tanda keberkatan rezeki yang ada. Bukan kita saja. Macam hari tu PKP je, tengok PKP. Kenapa PKP jadi tiba-tiba semua jadi baik, tiba-tiba semua tak boleh keluar. Apa yang nak buat? Barulah dia tahu dalam rumah tu sejadah ada berapa helai. Ada 5 ya ke, anak ramai pula, susun ruang tamu akhirnya jadi ruang solat. Berapa ramai yang kaum ibu rasa seronok sangat pertama kali dalam sejarah hidup dia dapat sembahyang jemaah sepenuh waktu sehari semalam bersama dengan keluarga secara berjemaah. Kalau suami keluar beli barang, bang abang lambat lagi ke? Kenapa lah? Anak dah tunggu ni nak salat sesama. Tunggu jap nak sembahyang bersama. Barulah suami tu perasan dalam Quran tu banyak lagi surah selain daripada surah Al-Ikhlas. Dia nak jadi imam banyak surah lagi pun ingat tu surah kan. Nak tahu Allah tu lah. Memang elok surah tu, tapi cubalah tukar-tukar, upgrade sikit kan. Begitu juga berapa ramai suami-suami malam raya tak pergi tidur menangis, memang menghayati teks khutbah yang nak dibaca ni esok pagi tu. Berdiri di atas sofa tu sebab mimbar tak ada.
Beli tu sofa biar dia tinggi kan. Habis kalau batang penyapu, batang mop yang ada lah, janji ada kan. Tak payah pun, tapi tak apalah. Jadi mana kata hikmah dia apa? Apa yang bagus? Masa tu mudah kita beramal. Sebab apa? Kita masa tu berdoa kepada Allah, semua doa kepada Allah. Kau pemudahkanlah kami ya Allah, ringankanlah ya Allah cubaan dan cabaran ni. Tak ada siapa sangka dah kita boleh kumpul macam ni balik kan. Lebih daripada hari tu, alhamdulillah sekarang ni surau jemaah subuh dah sampai saf ke-7 ke-8 dah sekarang semenjak penyarakan sosial ni. Kan nanti sampai belakang merasuk kan ramai ke belakang subuh kan. Alhamdulillah. Jadi makna kata semua ada hikmah dia. Semua ada hikmah dia. Jadi makna kata macam-macam. Saya sendiri pun dulu kan ingat kan, alhamdulillah apik rehat sikit, tak ada dah. Marin merayau ceramah satu Malaysia sampai PKP gitu, ceramah satu rumah. Kau jap dapur je tepi bilik air, mana sampai lah janji nampak angle tu lain-lain, nampak live. Ada sekali tu saya ceramah live tu Kementerian Pelajaran, tuntang bercakap 2 jam cakap. Oppo kamera tu tak on, mampu 2 jam bercakap seorang-seorang, tak ada apa-apa. La ilaha illallah. Orang kat Putrajaya tu pula tak mula-mula lagi dia katakan. Potang tu ulang sekali lagi, tu cabaran dia lah, cabaran dia, tapi ujian lah tu kan. Ya makin orang pasangkan kamera, ni kita pasang sendiri, baru tahu kan. Tu dia. Jadi mana kata mudah untuk melakukan ibadah. Rezeki yang diperolehi juga boleh pula sampai kita bukan beribadah kat sini, sampai boleh pergi umrah dan haji kan. Jadi siapa nak pergi umrah, insyaAllah dah boleh dah dijangkakan. Kalau tak silap saya 15 hari bulan ni dah mula dah. Maknanya baru ni 15 hari bulan 9 dah start dah. Hanya kepada 52 syarikat sahaja. 52 syarikat saja. Jadi siapa nak pergi umrah balik boleh. Siapa nak pergi dengan Samsul Debat bulan 3 tahun depan. Saya saja ya jagaan sikit. Tunggu kes tu reda sikit pun kita pergi. Sekarang kes-kes baru di Arab Saudi pun mencecah 3,000 lebih kes baru setiap hari. Kita 20, dia 3,000. Ke Indonesia 5,000 ke 8,000 kes hari. Di Australia dulu turun macam kita, tiba-tiba 200 lebih konsisten setiap hari, langsung lockdown. Jadi kita jangan selesa. Jadi tolong jaga penjarakan sosial dan tolong pakai pelitup muka, dan bila pun jangan nak peluk-peluk Arab dah. Yalah mau tak jumpa kau, jangan gaduh. Walaupun kita sehat kan. Jadi saya pun banyaklah tunduk. Saya bukan menunduk akur, menunduk dekat mesin pengimbas tu. Awak tinggi, aduh, macam mana kan? Jaga. Dan begitu juga di tengok Amerika Syarikat, langsung senyap. Nak ngojokan orang lain tak boleh, negara dia pun dah parah. Allah bagi kejap dia, jangan main-main. Dia lagi lah berboleh ribu kes baru setiap hari kan. Kes mati juta dah yang mati. Itulah bala Allah bagi sekejap, jangan cabar. Yang seko tu, yang tak tahu dia mentadak ke mentadu tak tahu. Yang seko tu kan, dekat Kalai elok jantan pakai sampai kat Makkah dah bertelakung pula dia. Macam tu kan. Tu kan. Jadi saya tak sebut tahu orang mana, bukan orang Malaysia, aku tak tahulah, tapi macam tu lah. Siap macam ni berdoa dia kan. Dia cakap oh, tak ada apa-apa jadi pun. Oh, kau cabar Allah Ta'ala, ya Allah, langsung PKP. Kita tak tahu banyak nak himpunan orang mencabar agama, main-mainkan agama ni. Jadi Allah bagi pukul rata semua kan. Saya tak cakap siapa tau, saya tak sebut nama pun. Macam tu lah lebih kurang. Saya tak payah sebak pun saya tu, tak payah sibak pun saya tahu dia tu jantan. Tak payahlah bodoh. Ada ke perempuan cakap saya akan buktikan yang saya boleh mengandung, pijak kau tahu lah kan. Oh, perempuan tak ada cakap-cakap tu. Tahu dah kambung baru dah. Lah, kau ngandung kau. Ini tu parah tu. Tu ada yang tengok tu. Lah parah tu. Tak, ni saya tak cakap siapa-siapa lah. Ni contoh ya. Mudah-mudahan insaf dan sadar lah. Banyak mana orang main-mainkan agama ni banyak. Tu sebab hati-hati. Sebab kadang-kadang kita tengok kan, orang ni sebut-sebut sudahnya ada orang tu pula nampak macam botol, tapi tak botol. Dia kongsi-kongsikan dalam WhatsApp, dia kongsi-kongsikan dekat dalam Facebook kan. Mana-mana dia lepas tu dia tulislah hukum berdasarkan kitab ini. Ada
Itu sebab saya sendiri pun, saya mana benar-benar tak pasti, tanya orang yang betul. Saya pun bukan semua bodoh saya boleh jawab. Tu waktu saya ambil tauliah di Negeri Sembilan Marin, penembur duga tanya, kalau ada lah orang tanya tuan, tapi tuan tak tahu jawapan ni, macam mana tuan nak jawab tu? Kau lah tak tahu, saya kata. Jangan nak tipu pula kan. Jangan nak mana-mana. Imam Malik pun tanya 10, jawab 2, lagi 8 dia kena rujuk balik buku dia tu. Rujuk kitab. Dia tak yo pula dekat tu. Kan, dia mengharapkan saya jawab, saya akan rujuk pada kitab ni, akan rujuk kitab ni. Tak, saya kata mana yang tak tahu kita khabar tak tahu. Kan? Kan? Tak boleh mana-mana dah. Macam kisah yang budak tu balik pada kelas kafar, abah ada pencen ni, anak yang bungsu ni pergi kelas kafar pada Ain. Abah tengah cakap khabar, abah pencen lah, kau tak mana ni dik, tang kelas kafar, kau belajar dengan siapa? Ustazah Jamilah, Ustazah Lawang. Kau belajar apa hari ni? Sama malaikat. Malaikat apa kau belajar? Kat Jibril. Sekarang abah Syah lipet so abah nak tanya malaikat Jibril buat apa? Turun kena wahyu. Pandai anak abah. Dia pun cakap abah, budak tu tak habis apa. Budak tu tanya pula, bah kan lepas pada wahyu, lepas pada Nabi Muhammad tak ada kan, dah tak ada wahyu lagi turun kan. Habis sekarang Jibril buat apa? Mengelupa abah. Apa nak jawab ni? Abah macam ni lah, kau pergi tanya mak kau tu. Macam tak abah. Mak pula dengar mengelupa, mak pula lagi bebek bersepinggan. Anak tak, mak kalau makan kau pergi tanya abah kau. Mak tak ada jawab. Abah dah mengeluh, apalah kah dan ni, apalah kah nak jawab. Abah cakap lah bah, Jibril buat apa sekarang, malaikat Jibril buat apa? Abah ada orang tak apa-apa nak jawab, dia letak sok abah, Jibril dengan abah kau sama makan pencen, faham? Ilah memandai kau kan. Tak tahu cakap lah tak tahu. Wallahu alam nak. Tak pe abah jawab soalan tu doh. Itu Allah Taala lah tahu. Jangan-jangan kan malaikat Jibril tengah tengok kau tanya soalan tak apa-apa kat abah kau ni kan. Tak perlu tahulah yang tu mana ustazah kau ajar, yang tu ialah kau ambil. Payah bona soalan kau ni. Kan jadi tak tahu cakap tak tahu. Jangan kita pandai-pandai. Okey. Tengok apa pula lagi kesan apa ni tanda keberkatan rezeki. Yang keempat adalah kesan positif bila rezeki diberkati ialah bila orang sekeliling kita suka bersama dengan kita atau senang dengan kehadiran kita. Dia seronok dengan kita. Kita nampak orang, ya Allah seronok nampak kau datang, ya Allah makasihlah datang. Macam orang hari ni lah seronok tengok saya datang, mudah-mudahan adalah tanda berkat rezeki. Kau tengok bangih lah datang pula deh. Contoh kan, kenapa lah dia ni datang? Atau kau kenapa kau datang? Ada lah orang tanya dah, kenapa kau datang? Kan? Itu masalah lah tu. Kan? Perkara-perkara ni boleh kita lihat, boleh kita bersama dengan jiran-jiran, bersama dengan kawan-kawan. Kawan-kawan siap datang rumah kita, dah lama kau tak datang kuliah 2 hari tu, datang nak ziarah kau ni, kau sihat kau? Sihat. Habis tu apa kau tak datang? Ada apa-apa lah, cakap rupa ada terasa hati rupa hari tu masa balik kuliah 2 hari tu, masa bungkus kan semua orang dapat mihun satu dan tak dapat tu, dan tak datang lah tu. La ilah dek mihun togah dek mihun kau cik hati tak datang dah lepas tu. Allah lah, kau janganlah macam tu, kau tak cakap dan boleh bagi mihun dan ke kau itu kan, dia boleh selesai. Tapi hari ni bukan mihun dah kan, ada tak bungkus tu kan, saja gurau kan. Jadi mana kata dia rasa seronok dengan kehadiran kita. Yang kelima, boleh dilihat tanda-tanda kecemerlangan pencapaian ahli keluarga. Suami naik pangkat, isterinya menaik pangkat, ataupun isterinya tu dapat rezeki naik gaji, anak-anak pula pandai-pandai. Mungkin dia antaralah, tak semestinya semua, tapi adalah sikit-sikit kita nampak, oh alhamdulillah, sangka baik dengan Allah, oh ni rezeki Allah bagi ni. Anak dapat masuk universiti, oh kenduri dapat masuk universiti. Anak dapat kerja-kerjaan, walau office boy, tapi dia punya seronok baik kenduri. Rezeki kan, rezeki. Begitu juga
diberkati. Sebab penting tu, sebabnya penting kita cari rezeki yang halal. Sebab bila kita bagi dekat anak-anak kita, bagi kat suami makan, bagi kat isteri makan, jadi keberkatan itu mudah dalam melancarkan apa juga yang dihajati. Tapi Ustaz, macam mana Ustaz yang kita minta semua tak dapat? Ada pula orang tanya. Sangka baik dengan Allah. Bila kita mohon dengan Allah, berdoa dengan Allah, dia ada 3 je keadaan. 3 je keadaan. Pertama, Allah makbulkan sebijon sama macam yang kita minta. Yang kedua, Allah tak bagi sama macam yang kita minta, tapi Allah bagi lagi baik lagi daripada itu. Atau yang ketiga, Allah tak bagi nombor 1, nombor 2, rupa-rupanya Allah makbulkan ketika kita di akhirat besok. Lagi baik Allah bagi kat kita. Jadi antara 3 yang sangka baik, tak dapat jangan marah. Puas dah minta dah. Kita minta, ya Allah. Tu sebab jangan doa spesifik, ya Allah berikanlah anak aku 10A ya Allah dalam SPM. Kita minta monong budak tu, subjek ambil 9 dia, macam mana dapat 10 tu kan? Yang paling bagus sekali, yang paling bagus ni saya ajar, ya Allah kau berikanlah keputusan yang terbaik untuk anak aku ya Allah. Mana apa juga keputusan yang keluar, itulah yang terbaik. Dapat 9E, mana tu balik semua fail. Mak, semua fail mak. Alhamdulillah mak. Sebab mak ada doa tadi. Alhamdulillah. Macam mana takat tu ya otak kau tu. Anak tu rupa-rupa terkejut bila mak cakap Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nak baik macam mana dulu? Dah macam tu rezak kau, kita redha lah. Kau pun dah usaha kan. Mak nak marah macam mana pula? Kalau mak rotan kau pun bukan berubah keputusan tu. Alung ni rupa kat sekolah kawan-kawan dah golakkan dia. Sampai ke rumah bila dia tengok mak cakap Alhamdulillah, menyesal dalam diri dia bagi keputusan macam tu ke mak. Diam-diam dia pergi buat kerja, dia habis apa tu kan, dia tak boleh nak sambung belajar, teruk result dia kerja part time. Dalam pada dia kerja part time, dia repeat balik paper tu dengan azam tak nak lagi bagi keputusan yang teruk ke mak. Lepas tu dapat keputusan yang baik, dapat masuk universiti, dapat kerja elok-elok, maka betul tak 9E tadi keputusan yang terbaik? Betul, sebab dapat ubah dia. Nampak tak? Jadi minta yang terbaik. Ya Allah berikanlah suamiku kedudukan yang terbaik. Tak dapat dia naik pangkat, rupa itulah kedudukan terbaik. Dia tak yakin mana situ duduk. Tanyalah suami yang pengarah, kejap senia, kejap senia, kejap Johor, kejap Perak, jangan puas batu. Anak pun pening, kejap cakap Kelantan, kejap cakap Melaka, kejap cakap Seremban. Demi yang pindah-pindah tampil kan. Jadi adalah yang terbaik, semua ada kebaikan ni, insya-Allah. Ya, itu dia. Yang keenam, kalau nak lihat tanda-tanda rezeki diberkati, rumah kita ini rajin diziarahi. Rumah rajin diziarahi pun tanda rezeki ada keberkatan. Ini orang nak datang, tutup deh, tutup pintu, senyap, jangan jawab. Orang kata Assalamualaikum. Kita mengalau rezeki tu. Oh datanglah, rayo datang, tak rayo datanglah rumah aku ada datang, aku ada ajak Samsul Bat datang sekali. Sekarang ni dulu ramah dia kumpulkan kawan dia, panggil saya datang. Nak datang makan, so ceramah lalu la ilaha illallah. Dan iyo lah dapat tak payah ceramah, nak makan penuh ceramah. Yang paling susah ceramah kek kena kahwin, nosah lah. Kek kena kahwin tu ceramah. Bukan senang cakap kat depan yang lain menterarah ni susah. Dia cakap paling susah betul je makan ni kan. Tapi tak apalah, jadi mana dah orang ajak tu, mana yang boleh saya pergilah. Tapi betul bila orang datang ke rumah kita bawa rezeki tu dia, kejap datang bang petang kan kawan dia nak datang, biar dia datang. Dah ada makanan apa kat rumah ada tak? Jamu pula makan. Doa ya Allah sadap ya Alhamdulillah, dia sebut Alhamdulillah ya rezeki mah gitu. Jangan risau, cuba tengok bila last, cuba tengok balik log kehadiran rumah gitu, bila last kau datang rumah gitu, kan tengok balik. Jangan. Dan orang yang pergi rumah orang lain pula, ini saya nak bagi tu tentang adab pergi rumah orang pula. Itu tajuk lain tu, tajuk adab. Tu tajuk lain. Dah 3 kali kena panggil ni.
Tadi 2 dah 3 pula dah. Hanya ada rumah orang sebenarnya kita nak bagi salam tak boleh menghadap tahu pintu depan rumah dia. Tak boleh. Nabi ajar kita biar kau tepi sikit. Jangan menghadap tahu pintu depan dia. Sebab kalau tuan rumah buka, tak ada lagi kita tak nampak apa ada dalam rumah. Kawan tengah lipik kain dengan baju dalam, kain dalam mau ada berterabur tu ha. Dengan ada macam-macam barang bersepah lah sofa berterabur lah contoh. Malu dah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kejap. Dia tutup pintu dulu. Komen. Masuk. Macam tu ha. Kan? Lagi satu lagi, bagi salam 3 kali. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Nabi ajar bagi salam 3 kali. Kalau dia tak nyaut, baliklah. Macam tu je. Assalamualaikum. Malah aku tahu kau ada kat dalam. Selipar kau tak ada kat luar. La ilaha illallah, parah betul. Jangan, itu hak tuan rumah. Itu hak tuan rumah tu. Kalaupun kita nampak dia kat pintu, dia buat tak tahu, kita baliklah. Kita tak berhak kecil hati sebab tu rumah dia. Kau jaga kau. Kau tak bagi dia masuk, ya, kau siap kau dah. Tu hak dia, rumah dia. Kan? Bagi salam 3 kali terbalik. Tapi janganlah yang rumah yang kawasan besar tu. Rumah kawasan besar yang pagar tinggi tu. Rumah tu Assalamualaikum 3 kali memang dia takkan dong ha. Itu dah kan dia ada button tu, kalau ada yang apa intercom lah. Assalamualaikum 3 kali, kau tak jawab tu balik lah. Macam tu, tak payah kecil-kecil hati. Banyak lagi lah tu. Kemudian lah poimah orang, jangan kita buat macam rumah kita, selagi tak suruh duduk jangan duduk. Kek mana dia suruh duduk, jangan kita pula tak apalah duduk kat meja makan tu lah senang. Kau nak hidang makan kan, la ilaha tahu parah betul. Macam-macam lagi lah tu. Kemudian ya, orang rajin ziarah, mana kedatangan tetamu sebenarnya membawa rezeki dan keberkatan di dalam rumah tangga kita. Dan yang ketujuhnya adalah doa kita senang termakbul. Sebab Nabi SAW pernah bersabda, doa yang tak dimakbulkan antara sebabnya adalah kerana makan dari rezeki yang haram. Maka itulah petanda rezeki orang yang mempunyai keberkatan. Dan kita sering terlupa yang rezeki ni ada bermacam jenis, bukan sekadar tertumpu pada harta semata-mata. Ada rezeki isteri pandai masak, itu rezeki. Lempar tolu, dia masak apa lempar jadi. Lempar jadi. Omak-omak dulu-dulu kan bening ya. Sayur bening. Kan? Kenapa sayur wangang je tu dengan air. Anak balik rumah boleh cakap dengan mak tolong buat bening mak. Dia nak mak jangan buat bening tu. Dulu orang buat bening bukan sebab sedap sangat, tapi dulu sebab itu je yang ada. Cuk ubi sebab tu je ada, betul tak? Cuk ubi, Allah, cuk ubi rabui, cuk ubi tu cocang sama belacan. La ilaha illallah. Rodap tak tahulah sahabat saya yang seorang tu datang ke tidak hari ni, yang dapur Jogja tu datang tak Dewan tak. Yang seorang sahabat saya tu, dia kalau tempat saya ceramah tu dia datang menego. Dia orang ni 9, budak Seramban, tapi dia kerja kat Kuala Lumpur, dia kahwin dengan budak Indonesia. Ratna nama dia kahwin, dia duduk, dia tanamlah lado tu kat sini. Dia ramah sedekah-sedekah ke orang, dia sedekah nasi ayam penyet, ramailah yang puji sambal itu sedap. Dia buatlah sambal tu dia 3 jenis. Satu tu sambal hijau, taklah pedas nah, sedap. Sambal kedua tu sambal mak kandung. Sambal mak kandung tu dia pedas sikit tapi mani-mani. Satu lagi sambal mak tiri, pedas betul. Saya dah rasa menangis tapi makan tu gila pedas ya. Tapi tu dia jual dalam satu boken RM16 macam tu lah. Tapi dia ada, tapi yang Chef Zam dia ambil sambal mak kandung tu, dia campur sardin, dia campur potai, campur dengan bawang, dia masak kan, memang sedap kan. Tapi dia tak ada ini, tak ada. Ada sekali tu dia datang, saya ingat kau ada salah hijau, sambal iblis. Apa tahu nak nama ni sambal bilik tak, memang sambal iblis. Sebab orang Indon kalau makan tu iblis betul, marah dek podeh. Tapi dia tak boleh jual sebab dia tahan 2 hari je. Dia tahan 2 hari. Jadi kalau orang nak order dengan dia, tapi dia lain kali lah, lain kali kan. Tapi memang sedap lah, memang sedap lah kan. Jadi mana masak-masak tu sedap kan, semua orang tahu. Tapi rezeki bini masak sedap ni. Macam saya lah, lauk kan, memang saya tak kira pun lah, lauk saya ni senang ya. Ada goreng apa, kita goreng apa ni, goreng ikan bilik garing, kemudian tu letak topi kat tapi tu kan. Lepas tu kita masuk lado dah tumbuk dengan bawang apa, kita goreng tu
botol-botol sampai dia naik tu kan, bukan sikit lah. Lepas tu dia dah naik botol-botol dah masak dah kan. Kemudian tutup api, masukkan bilik, masuk telur pecahkan, hancur. Sedap Tapi yaki bini pandai masak, pagi telur hancur, petang telur sak kicap, malam kan telur dadah, bantai telur setolur-tolur lentak lah kan. Ni bukan kira mesti yang mahal-mahal, betul tak? Yang sadap-sadap ni konongan selera. Lauk sadap, telur sak kicap memang sadap berhirup. Dulu saya tengok dulu, sekarang kenduri macam tak ada selera, buat balik-balik. Tak apa pun goodie bag bagi, sapu tangan bagi kan, terima kasih. Ada lah cap tak tangan lagi, nilai 3. La ilaha salah kan. Orang dulu-dulu kepantangan bagi kain tu kan. Kain ni bagi kat grup-grup orang pangkal ya kan, dia nak lap paluh nak apa kan dah nyanyi lagu P. Ramlee tu. Kain yang buruk berikan kami buat menyapu si air mata kan. Jadi bagi kain kau meraung pengantin tu kan, kata orang tua dulu lah kan. Dulu apa yang sedap makin balik bawa telur ya, nak telur dalam bokeh kilat tu, yang plastik kilat tu. Ada tu yang pakai tisu tu kira kayu sikit yang berkilat lah, yang pakai stapler tu. Kalau lepas tu kan pecah cair telur, Allah seronok telur cair. Lepas tu dah kubik kan, lepas tu bubur kicap umat sedap makin. Budak sekarang mana ada? Tak ada gula bagi candy corner lah, nyampah dan budak sekarang kan. Cuba dulu kemah, mana ada kemah, orang cari buluh dulu. Buluh tu buat kemah dulu, kalau ingat lah dulu kan. Saya sampai saya ingat sampai masa saya kecil mungkin, masa saya jadua jatigo kan, asalah kampung kan mungkin kan. Dulu bertunang ni tengok, mana ada jantan tu baik. Hari ni bersanding jantan tu tak malu betul. Salah bertunang bersanding, gila ke apa? Saya main bertunang nak pergi dia marah mak saya, menggata duduk rumah kata, duduk rumah. Tunjuk jalan, saya tunjuk jalan sekali, apa sosok barik grup nak pergi. Tapi memangnya orang dulu tunang pergi ke? Mana ada pergi? Kalau ada anak pesan, kau tunjuk jalan ni. Kalau betul lah diikut pun dia tunjuk jalan sampai situ dah. Kau duduk kat kedai ni, kau kejap lagi kita ambil kau dah, sudah. Macam tu je. Tak malu betul. Panggil lah, tak apa, mai sini ha, bergambar je. Oh, perangai. Itu zaman dulu lah, sekarang tak apa. Siapa cakap? Budak-budak hari ni jadi rosak sebab apa? Adab tak ada. Bono tu adab tu. Belum apa-apa lagi. Anak elok-elok jalan tu, pegang ke kuat sikit, suruh paluk tunang itu naik motor, bangang betul. Punya rapat kawan tu dia paluk punya rapat 7 orang boleh duduk belakang. Ni tengok ni adab ni, nampak ni. Benda ni orang dulu mana ada. Macam ni orang dulu aja tak. Orang sekarang mana ada alih. Hari ni berani tak? Hari ni tak ada. Macam ni anak minumlah teh cawan Ikea ceras teh. Betul tak? Orang dulu mesti ada lapik, betul tak? Kalau tak lapik mana balik kau pergi cari. Macam miskin mana tak ada piring, wah, marah nampak tak? Memang miskin pun masa tu, tapi tak ada bab adab, memang jaga. Orang tu dulu, Assalamualaikum, salam. Mak ada cik duduk lu cik, saya panggil mak jap, tutup TV, pergi dapur. Mak cepatlah, janganlah lama sangat, cerita tu tengah sedap tu. Tapi dia hormat dulu lah ke dapur lah, lama lah dia berburak, kata nak ajak nikah, nak ajak sudah lah. Betul tak? Orang dulu. Sekarang Assalamualaikum, salam. Mak ada cik, ikut belakang. Dia suruh ikut belakang cik tu. Dah lah rumah teres tengah pula tu. Rumah teres tengah suruh ikut belakang, apa ke gila Pergilah kawan ikut belakang. Betul-betul lah rumah India mana pula, salah rumah pula, kau kira lah balik 10 tahun tu. Tu cerita tu. Pula sampai ke situ pula dah lain nak tajuk tu dah. Kan? Maka
dalam apa pun yang kita perolehi di dunia ini, semua tu tak lain tak bukan adalah rezeki daripada Allah SWT. Rezeki bini pandai masak mulut tadi tu, rezeki anak pandai, rezeki suami tu tenang sabar. Bukan semua orang dapat suami sabar tau. Cakap apa pun senyap pada. Yalah. Macam tu ya. Tengok dah PKP tu berapa ramai isteri mengadu kena pinjak ke lelaki gila betul. Sakit belakang. So lelaki pijak langsung mau rakah tulang belakang tu. Siapa suruh? Lelaki bagai 80 kilo. Dia 40. Mana tak bersilang tulang tu. Kan? Tak, maksudnya pijak dera. Berapa ramai? Banyak. Kes pukul isteri baru dia tahu betapa susah duduk rumah menghadap anak-anak. Baru tahu. Tu sebab bini saya tanya nak beranak ke tak? Nak. Tak nak deh. Abang apa tahu baca ramah kan tak kono. Tapi tak apalah kan, tak apalah, cukup lah tu kan? Jadi kadang bab-bab orang perempuan yang muda-muda ni saya nak bosan, nak tutup kilang, jangan main tutup ya, bincang betul-betul dengan pengurus kalau dijumpa tapak baru payah. Yang faham tak faham sudahlah. Kan, tapi macam-macam rezeki dapatkan kawan baik. Rezeki duduk dekat kawasan taman kita pun rezeki tu. Duduk kawasan semua jiran-jiran yang elok-elok ya. Kejap-kejap tanya, kejap-kejap bagi makan. Ya, ada ni kebetulan bu masak apa ni mihun Singapura lah. Dan baru terbayang makasih ya. Masuk dalam sonyap, ngam bokeh-bokeh sonyap. Tak berguna betul jiran kan. Kawan tu bagi gantilah kan, masa dulu ganti. Dan tak ada apa keripap lah inang kau ganti buat apa dia nak bokeh ya. Sudahlah kawan, dalam hati kan tak tahu nak kan, tu salah tu kan. Dulu rezeki tu dapat jiran baik, rezeki tempat kerja elok, semualah seronok kerja kan, rezeki. Macam saya lah ni rezeki dapat tempat ceramah sadap, soju tak ada pandai-pandai, suara pun jelas dengar tak kan. Risau. Ini saya ni antara penceramah yang memang faham. Saya tak kocik hati pun kalau ada sesiapa nak tidur. Tidurlah betul, tak ada saya kocik hati dah. Sebab memang dah itu kelebihan orang mendengar ceramah. Tidurlah. Nak pula dapat bersandar pula apa lagi kan. Tidurlah. Dia kalau orang tu kalau boleh dengar ceramah saya pada mula sampai habis macamnya, tengok itu biasa. Tapi yang luar biasa tu dia kejap tengok jap lalap. Makna dia sambil-sambil dia dengar dia zikir. Kau sangka baik, tapi yang paling hana sepanjang ceramah dia zikir. Dah ngantuk kan, ubek macam mana, ubek tidur lah, tak ada ubek lain dah. Tak ada saya marah dah, betul, jangan dia marah lah kawan orang sebelah tu, tidur biar. Tu kelebihan dia. Dia ada satu doa untuk hilang ngantuk, tak ada tak sazah tu aja. Doa hilang ngantuk ada tak? Tak ada ustazah yang mengajar sebelum, tak ada. Dia doa hilang ngantuk ni senang. Bismillahirrahmanirrahim. Wabil lahil taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baca doa tu insya-Allah hilang ngantuk. Ada yang menyalin, sabarlah. Kan gurau ya. Orang hajar percemahan kita. Iyalah kalau tu tidur wabillah taufik togak dah habis kau jago dah hilang ngantuk betul. Kalau dah habis automatik sogar. Tu semua kau jauh setan sah betul lah kan. Apa tidur jangan risau. Saya tak ada hal tu kan. Jadi setiap pekerjaan yang dilakukan oleh manusia adalah untuk meneruskan kelangsungan hidup di dunia, merupakan ibadah selagi mana dilakukan dengan niat yang baik. Jadi itu juga adalah merupakan satu rezeki. Buat benda yang baik, niat kerana Allah dapat pahala ibadah. Okey. Bila sebut ibadah umum, ibadah khusus kita tahu sembahyang subuh 2 rakaat, zuhur 4 rakaat. Tapi ibadah umum ni apa? Ibadah umum adalah apa-apa juga benda baik yang diizinkan oleh Allah. Ingat tu, benda baik yang diizinkan oleh Allah dan kita buat niat kerana Allah. Saya ulang balik, apa-apa juga benda baik yang diizinkan oleh Allah, kita buat niat kerana Allah, dapat pahala ibadah. Contoh, buat gotong royong, contoh, ataupun kita datang ada nak bersihkan, tolong bersihkan rumah sahabat kita yang dah uzur,
dia tak sihat, dia tak ada siapa kat rumah, jom kita grup kita geng kuliah duha kita, siapa yang nak join hari Ahad depan, siapa nak join, okey jom pergi. Siapa yang pergi benda tu diizinkan oleh Allah, nak diizinkan oleh Allah, benda baik dan kita niatkan Allah dapat pahala ibadah. Tu yang sayang tu, masalah kadang-kadang kita buat benda baik diizinkan oleh Allah, lupa niatkan Allah, tak dapat pahala ibadah, dapat pahala buat baik je. Ya. Ada benda baik tapi tak diizinkan oleh Allah, ada tak? Ada. Contoh menolong ibu tunggal, imam nak tolong ibu tunggal tu tapi imam pergi seorang-seorang, tak diizinkan oleh Allah, walaupun niatkan Allah pek dosa. Pergi imam ibu tunggal atau seorang-seorang pergi, ibu tunggal muda, Assalamualaikum Pak Haji, Abang Haji je panggil, kan lain tu apa? Bukan imam sini tu, tempat lain tu cakap ni kan. Jadi makna kata tu contoh nak bagi faham. Dalam Islam matlamat tidak pernah menghalalkan cara, kena hati-hati. Itu dia cakap dengan abah saya, abah saya nampak dia cakap dengan abah saya, pakcik kita bagi dua lah gitu. Begitu abah saya cakap, kau nak ambil kau ambil lah. Abah saya start motor balik, mak saya punya marah lah kan. Apa bang tak ambil, bukan selalu pek peluang macam tu. Abah saya jawab apa? Kalau dah ambil duit tu, apa nak jadi dengan kau dengan anak-anak? Itu yang abah saya jawab. Poin rezeki cari yang tentu halal. Mencari rezeki yang halal wajib hukum. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang beriman, bertebaranlah kamu atas muka bumi Allah dan carilah rezeki yang halal. Itu perintah Allah. Itu sebab pergi pasar tani pagi-pagi boleh ikan semilang, panggil ikan keli itu kan semilang. Nak tanya bang, ini ikan semilang ni orang Melayu bolo ke Cina bolo? Tanya, wajib tanya. Sebab kita tahu orang yang bukan Islam bolo macam-macam bondo bagi makan. Si perut bab satu pun bagi makan. Babi lah kau tak faham, sebab bab satu tak faham deh. Ayo payah waktu lah. Tu beranjat bab satu apa tu kan? Memang kau nak tanya. Jadi kalau dia menipu dia tanggung. Macam tu kita dah tanya. Kan? Jadi insya-Allah saya pun dah start dah. Suruh ada nak saudara saya seorang, anak buah seorang, bolo ikan keli halal ke pilah ke Johor. Buat satu, buat 3 kolah macam tu supaya kita bekalkan ikan keli halal ni. Lain sedap ikan semilang makan nasi sedap lah kan. Kita berbondo bagi ikan jauh gemuk kan. Tapi ikan keli ni kecil-kecil sedap, goreng garing. Tu maulud sok, mana dah 4 kali kena panggil tu kan. Okey. Jadi dalam kita memahami keberkatan rezeki, adakah berkat itu jadi kaya? Tak semestinya. Nanti dulu ompek kelebihan sedekah tadi. Pertama, mengkayakan hati. Kedua, membersihkan harta walaupun sikit rasa cukup. Ketiga, memanjangkan usia. Tu sebab orang dulu sedekah panjang umur. Tanyalah yang orang-orang lama yang panjang umur itu, insya-Allah betul barangkali dia makin rajin sedekah. Tu sehat, alhamdulillah. Bila tanya sehat orang tua macam tu kan. Arwah wan saya dulu umur 85 tahun meninggal, sakit tua, apa penyakit darah tinggi, darah jantung mau tak ada masalah. Dialah satu-satu manusia yang saya jumpa makan sahur bertambah. Arwah wan saya makan banyak. Kalau kita urut kan belakang tu pajal longoh tangan kita ni, pajal otot tu. Relax, bila puasa relax dia tak ada paut masuk angin, tak ada, bertambah makan. Bila pagi dia dulu pagi-pagi nasi sajuk makan ni, nasi sajuk bubuh lah gulai sardin malam ni, sardin masak lemak kuning macam ni sedap buah daun pisang daun pisang lah pisang lah bro, daun cubi sikit susah sedap cuba buat. Kita terbayang kan. Pernah buat tak sardin tu buat gulai kuning? Cuba buat sedap. Buat apa-apa sikit. Podes jangan podes benar sampai hilang rasa, jangan. Dia podes sikit dia. Cerita makan pula dah. Aduh, parah tu kan. Tapi rezeki. Lepas tu begitu juga yang keempat, kelebihan orang yang bersedekah.
Kelebihan yang bersedekah adalah melancarkan rezeki. Rezeki anak pandai, rezeki anak taat. Anak yang seorang tu taklah pandai, tak pandai dia. Jangan kita bangang kau tengok abang-abang kau seorang lawyer, seorang doktor, seorang engineer, kau nyusahkan dan rupa-rupa bila kita sakit terlantar dia yang bolo gitu. Mak nak makan apa? Mak cakapnya, mak tak nak apa-apa. Mak cakap lah, mak nak jambu batu muar tu. Jambu batu muar, carilah jambu batu muar dengan asam buih. Dah sakit-sakit tu nak asam tu. Iyo, dapat rezeki anak pandai, tiba-tiba anak kombo meniti hai mata tengok, ya Allah anak kita dah kombo bang, ya Allah. Wah, kombo tadika tu belum kombo universiti lagi, dia punya gembira tu. Marah betul. Saya dah kono dah sekali, Ustaz minta ceramah untuk istiadat convocation. Mana ni, ingat kolej swasta, nama-nama swasta sampai sana tadika lah. Parah tak apalah dia. Jadi yang melancarkan rezeki, ada je rezeki Allah bagi rezeki sihat, rezeki boleh datang kuliah duha, kan, rezeki boleh kata boleh melaksanakan ibadah, rezeki boleh bangun malam, kan. Ya, bangun malam, besok masuk dalam kubur, kan, masuk 7 langkah, ada kata 7 ke 10 langkah orang tinggalkan kubur, malaikat mula nak membadal kita. Jaga kokiah teh. Oh, Ruqyah. Mana ada Ruqyah? Ada pula nama Ruqyah. Macam mana? Bukan nama sebenar. Lah langsung pakai mask pula, pakai pula kan. Tak. Bila Ruqyah tu nak dibodok, jom kita pukul kepala dia. Pak nak pukul kepala. Malaikat seorang tu nak. Jangan. Kenapa? Si Qiyah ni masa hidup marin dia rajin mengaji, rajin berzikir, tak jadi pukul kepala dah, soalan bocor. Kalau macam tu kita bodah perut dia, nak pukul perut dia, malaikat seorang lagi, jangan. Kenapa pula? Dia masa hidup marin rajin puasa sunat, tak jadi pukul perut dah. Kalau macam tu kita bantai kaki, jangan. Kenapa pula? Masa hidup marin dia rajin bangun malam, qiyamul lail, jadi tak jadi pukul, jadi soalan bocor. Jago tu, soalan bocor tu. Jadi mak dia kata qiyamul lail, bangun malam, tapi bangun malam koncing tidur balik tak kira. Dia bangun malam ibadah tahu. Bangun malam ibadah sungguh-sungguh, insya-Allah. Tak boleh buat sehari sekali, buat seminggu sekali. Tak boleh pek seminggu sekali, sebulan sekali bangun malam. Tak pek sebulan sekali, setahun sekali. Setahun sekali pun susah, 10 tahun sekali. 10 tahun dah 10 tahun dah baru nak buat sekali. Tak apa, tak dapat 10 tahun sekali, buatlah seumur hidup sekali. Kok itu pun tak boleh, cari tali gantung diri, mampu lagi elok, payah mana. Bangun malam zikir kenyak, kita akan tahu itulah lebih. Kalau kita tersedekah pula, itulah lebih sedekah, insya-Allah. Kan soalan bocor, jangan terpedaya dengan muda, sebab mati tak syarat tua. Jangan terpedaya dengan sihat, sebab mati tak syarat sakit. Ada orang tu elok jalan, bab jatuh dalam lubang, dalam gila. Gila pun tak dalam macam tu. Orang ingat dia mati dah, bomba penyelamat tu tarik dia naik teh. Tengok nadi ada lagi, peganglah hidup dia. Rupa dia pengsan. Lepas tu terjaga dia. Pegawai bomba tu juga, hana kau bang, kau jatuh di lubang dalam tapi kau tak mati. You kau, mana lubang tu? Dia tinjau lubang tu langsung mati, terperanjat tengok lubang tu. Tadi jatuh tak mati lah. Nak nunjukkan mati bukan ikut sebab kita. Kalau Allah Ta'ala kata umur kita takat tu lah. Tu sebab kalau nak buat dosa, nak buat maksiat, Syekh Ibrahim Adham kata tanya 5 soalan. Soalan pertama, kau cari tompek yang mana? Kau cari tompek yang mana Allah tak nampak kau. Mana datang semua tompek Allah nampak. Yang kedua, jangan makan rezeki yang Allah bagi, makan rezeki lain. Mana datang semua Allah bagi. Yang ketiga, jangan duduk atas muka bumi Allah, cari muka bumi lain. Ada satu tanah pun buka kek bani, duduk situ, itu pun Allah punya. Macam mana? Yang keempat, waktu malaikat maut nak cabut nyawa kau, kau minta tangguh, kau boleh.
Wahai manusia, aku nak cabut nyawa kau. Besoklah, sibuk ni esok-esok. Nak pergi kuliah duha, boleh tak? Tak boleh dah. Dan yang kelima, waktu kau nak dimasukkan dalam neraka, minta tangguhkan bagi aku ibadah dulu, kemudian kau tentukanlah masuk mana. Akhirnya tak ada satu soalan pun kita boleh jawab. Nabi Yaqub yang baik dengan malaikat maut pun tak tahu mati bila. Kan? Ada ke siapa tahu dia mati bila? Tak tahu. Tu sebab siapa yang ada suami, keluarga, anak-anak yang mengidap kanser, yang meninggal sebab kanser, cuba tengok. Anak murid debat saya di USIM, dia buat kajian, lebih 80% orang yang meninggal sebab kanser akan meninggal pada hari dan bulan yang baik. Cuba cek hari dan atau bulan yang baik. Sama ada dia akan meninggal hari Senin, hari Jumaat, ataupun dia akan meninggal pada Rejab, Syaban, Ramadan. Betul atau tidak? Cuba cek balik. Kebanyakan macam mana tak baik? Dia dah tahu lebih kurang. Bila balik kan, dah tak ada harapan. Contoh doktor cakap, mungkin ada dalam 2 bulan lagi. Dalam tempoh 2 bulan macam-macam dia buat dah. Dia dah tahu. Kita ni perasan ni panjang umur. Ke ada kat notice board kat luar tu, Surah An-Nur, senarai kematian minggu ni. Mana nak? Setiap hari lepas Zuhur dia update. Kita pun tengok, oh dia ambil lagi, nama dia tak ada. Pergi tengok, weh, nama kau. Ha? Kenapa? Bila? Besok. Masuk dia jumpa imam. Tolong mam, tolonglah doa mam, minta tangguh mam, minggu ni anak-anak kenduri. Lepas kenduri tu nak matilah. Boleh tak macam tu? Imam berdoa, ya Allah, kau tangguhlah kematian ni jemaah seorang ni, ya Allah, dia nak kenduri minggu ni. Walhamdulillah. Kau tengoklah, kau makbul. Padam nama. Dah nombor 2 tak naik, nombor 1 celaka, dan nak mati dulu dia. Nah, dia kan macam tu dah kan. Kita tak tahu. Jadi bersedia. Nabi Yaqub dulu siap cakap dengan malaikat maut. Setiap kali datang, aku datang ni nak zarah kau. Kau datang ni nak cabut nyawa aku ke nak zarah aku? Aku nak zarah kau, wahai Yaqub. Sampai satu ketika Nabi Yaqub tanya, boleh tak kau bagi tanda dulu? Janganlah main cabut ya. Bagilah tanda dulu. Dia pun jawab, kau jangan bimbang, aku akan bagi 3 tanda paling kurang, dia kata. Lepas tu tak mau tu datang, kau nak cabut nyawa aku ke? Kau nak zarah? Aku nak zarah. Aku nak zarah. Sekali datang, aku nak zarah. Sampai satu ketika, sesungguhnya kali ini aku datang, aku nak cabut nyawa kau. Kau kata itu kau nak bagi tanda? Tak ada pun. Sesungguhnya aku dah bagi dah pun 3 tanda tu. Hari ni kita tahu tanda tu. Apa tanda dia? Yang pertama, badan kau yang tegap sudah mula menjadi lemah. Dah ada belum tanda tu? Dah ada dah. Kedua, badan kau yang togak sudah mula menjadi bongkok. Dah ada belum tanda tu? Dah. Yang ketiga, rambut kau yang hitam sudah mula menjadi putih. Dah ada belum tanda tu? 3 dah ada. Standby lah. Boleh lah lagi kan. Orang yang paling cerdik, Nabi kata, adalah orang yang sedar dia akan mati dan bersedia dengan kematiannya. Ingat tak kat Masjid Senayan lah kan, hamba Allah tu, tanah aja yang dia beli tu 6.5 juta, kos pembinaan masjid 100 juta lebih, dan siap buat satu petak dalam masjid tu, kalau aku mati besok situ tanam. Pengurusi khairat kematian Kek Bangi pun tak booking lubang kubur kan? Tapi nak cakap kan, nak tunjukkan, itulah masuk dalam kategori yang Nabi sebut tu. Alhamdulillah masjid tu besar, ramai orang datang ambil gambar ramai, semayang tak ramai dah. Tapi kalau nak tengok kan sumbangan itu, Allah Akbar. Dia kalau dia kata minta rahsiakan, tapi ramai tahu dah, sebab memang dia minta sembunyikan, tapi benda baik ni orang tahu. Dia bukan tu je, Masjid Husin Semandua pun dia agak bagi. Punya lawa masjid-masjid tu, dia bercadang, saya dengar-dengar cadang-cadangnya dia nak buat satu lagi di Langkawi, dia nak wakaf. Dia yang kat Masjid Husin tu dia wakaf untuk mak dia, yang tu untuk dia, satu lagi untuk isteri dia dekat Langkawi dia nak bagi. Jadi itulah dia, hidup kita ni sementara, jadi janganlah kita sia-siakan kan? Jadi mudah-mudahan rezeki yang Allah bagi kita kena syukuri. Macam manakah cara syukur? Last sekali ya, Imam Ghazali kata ada 4 cara syukur. Pertama adalah dengan lisan kita sebut Alhamdulillah. Kedua, dengan hati kita, iaitu hati memperakui
Siapa yang bagi nikmat? Siapa bagi? Allah bagi. Yang ketiga, tindak tanduk perangai kita biarlah melambangkan kesyukuran kita, iaitu dengan terus beramal ibadah kepada Allah. Dan yang keempat, memelihara nikmat supaya tidak rosak. Kita ada nikmat kereta, bawa pergi majlis ilmu. Kita ada nikmat duit, beli barang-barang yang ada kena-mengena di jalan Allah. Kan? Jangan kita belanjakan untuk benda yang sia-sia. Jadi rasanya cukup sakat itu. Alhamdulillah, syukur, terima kasih banyak. Seronok datang hari ini, ramai ya, penuh. Alhamdulillah, saya tengok tak kurang 20,000 orang dah. Besar ramai ya. Jadi untuk makluman semua, sedikit makluman, di luar sana ada sahabat-sahabat saya cuma nak beli, jangan berkumun, ikut SOP kan, ikut SOP. Yang pertama, sahabat saya daripada Tabuh Naning Alu Gajah, Melaka, dia ni memang menego tempat saya ceramah. Saya tak ada ambil satu sen pun kat dia orang ni, memang saya bagi kepada orang kita menego kan. Satu dia bawa buah tamar, habatus sauda, minyak zaitun, minyak wangi, minyak bidara, garam bukit, insya-Allah lebih murah daripada harga di luar. Yang minyak bidara tu colek belakang telinga dia, kok mengelupu tu kan ada hantu ikut itu. Macam tu. Yang kedua, sahabat saya pada Tampin, dia bawa madu hutan, madu tualang, madu kelulut. Jadi boleh cek kan. Satu lagi barang yang tengah viral sekarang ni, susu kambing Al-Amr. Susu kambing tu kayak kotak susu tu ada muka tu macam muka saya, besar depan. Cuma untuk makluman semua, dia baru masuk minggu ke-6, minggu ke-7. Alhamdulillah, setiap minggu sold out. Memang dia tengah viral sekarang ni, bukannya apa. Yang pertamanya, baru-baru ni Imam Masjid Palung 12, Falda Palung 12, dah 6 bulan semayang kat kursi. Alhamdulillah, dah boleh semayang macam biasa. Sebab susu kambing ni dicampur kurma, campur madu, 3 kombinasi barangan sunnah. Jadi orang yang kencing manis pun boleh minum sebab dia tak ada gula. Kemudian Imam manager Bank Islam Seremban, mak dia sakit lutut dah lama tak boleh jalan, dah boleh jalan dah, alhamdulillah. Jadi siapa yang gastrik pun elok ambil pagi. Yang bagus susu kambing ni tak ada bau sebab dia bukan kambing bangi, dia bukan kambing Seremban, dia kambing daripada Holland, Belanda, tak ada bau. Kemudian kalau dalam gelas macam ni, mungkin tak payah penuh sangat, letak separuh aja biar dia pekat, dia memang sedap. Kemudian untuk orang yang gastrik, kemudian orang yang nak diet, sebab dia ambil pagi insya-Allah sampai potangan dia okey perut dia, malam kamu makan balik. Kemudian orang yang sakit tulang, osteoporosis, pijak tumit sakit, tangan kebas-kebas, insya-Allah elok. Kemudian orang yang hormon dan merayau tu, kejap awal, kejap lambat, kejap tak mana poi, boleh minum. Tapi mana yang dah tak ada tu tak salah cari, dah tak ada, tapi kok minum datang dia balik joki tu kan. Kemudian budak-budak, kalau ada anak yang pregnant, suruh minum. Sebab hari ni baby lahir 98% kuning, mesti demam kuning je kan. Jadi makna kata ambil tu waktu pregnant, besok lahir insya-Allah okey, mudah-mudahan. Kadang-kadang bila dah mengandung kan, dah beranak, baru nak minum, anak kuning baru nak minum, muntah dia. Tapi ni insya-Allah tak ada bau. Saya tak bawa banyak lah, mana yang dapat lah ya. Kalau yang mana yang tak sampai tu, tinggalkan nombor telefon, nanti budak saya postkan ke rumah masing-masing lah ya. Jadi insya-Allah, jadi itu saja berdas. Itu bukan promote tu dah, lebih kurang. Itulah. Saya pun syukur sangat sebab saya petang ni pukul 2 akan ada rakaman Muslim terbaru. Terima kasih banyak pada semua yang tengok rancangan e-counter netizen TV Hijrah tu. Disebabkan dia sambutan dia hangat, dia buat bersiri terus 26 episod. Kita akan buat dengan ada tetamu-tetamu, ustazah-ustazah, ustaz pun akan datang, akan mula rakam mulai hari ini. Terima kasih banyak atas doa semua. InsyaAllah di lain kesempatan kita bertemu lagi. Yang baik datang dari Allah SWT, mana kurang berpunca kelemahan saya sebagai manusia biasa. Pokok sekayu daun selasih. Thank you, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.